Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam edisi MG 22 September 2020. Berita utama, seorang jurujual dan rakannya disambut sekumpulan 3 individu bersenjata parang di Lebuh Raya West Raya ketika dalam perjalanan untuk berurusan menjual emas di Ibu Negara petang semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Zairul Nizam Muhammad Zainuddin Alliance Hilmi berkata, kejadian berlaku pada pukul 3.35 petang semalam. Beliau memaklumkan pengadu berusia 47 tahun yang bekerja sebagai jurujual di sebuah syarikat pengedar emas di Ibu Negara bersama seorang rakannya berumur 24 tahun sedang memandu dari Kuchai Lama menghala ke Sungai Besi melalui Lebuh Raya West Raya. Tiba-tiba ditahan 2 kereta jenis Hilux berwarna hitam dinaiki suspek penyamun. Kemudian terdapat 3 suspek bersenjata parang menghampiri kereta pengadu dan memecahkan cermin kereta dan menarik pengadu dan temannya menaiki Toyota Hilux keluar dari kereta tersebut untuk melarikan wang tunai bersama emas. Menurut Zairul Nizam, semua suspek berbadan besar dan memakai baju berlengan panjang serta memakai skin mask bagi menyukarkan dicap. Dalam pada itu, hasil maklumat awal kereta pengadu telah dijumpai di kawasan Damansara di Petaling Jaya dalam keadaan terbakar dan polis sedang mempergiatkan usaha memburu ke semua suspek yang terlibat. Kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 395 dan 397 Kanun Kesesaan yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 14 tahun dan denda atau sebat jika disabitkan kesalahan. Bagaimanapun pihaknya masih menyiasat jumlah kerugian dialami. Polis juga akan menyelidik sama ada ia berkait dengan insiden van pengawal keselamatan yang dilarikan dan dibakar dalam kejadian di Rawang sebelum ini. Berita baru diterima. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah menjalani rawatan di Institut Jantung Negara IGN sejak semalam. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin berkata, baginda dimasukkan ke wad Diraja IGN selepas mengadu kurang selesa dengan kesihatan. Juga dimaklumkan bahawa baginda dinasihatkan supaya diawasi oleh doktor ketika ini. Bagaimanapun baginda berada dalam keadaan yang tidak membimbangkan. Baginda dijangka akan dibenarkan keluar dari IGN dalam waktu terdekat. Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang tiba di Kota Baharu Kelantan semalam dalam rangka lawatan peribadi bergegas pulang pada hari ini untuk bersama dengan baginda. Tunku Haji Azizah membatalkan lawatan itu yang dijadualkan selama 3 hari sehingga esok. Seluruh rakyat diseru untuk bersama mendoakan semoga baginda dikurniakan kesembuhan dengan segera serta dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Laporan COVID-19. Satu lagi kluster baru di Semporna Sabah dikesan iaitu kluster Bangau-Bangau yang kini sudah menjangkiti 5 individu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata terdapat 168 kes pulih COVID-19 hari ini dengan jumlah kumulatif kes pulih sepenuhnya sebanyak 9,563 kes. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa satu kluster baru telah dilaporkan di Semporna Sabah. Kluster ini dikenal pasti hasil saringan kemasukan pesakit ke Hospital Semporna. Sebanyak 5 kes iaitu kes 10,340 sehingga 10,344 telah dikesan positif COVID-19 pada 21 September 2020. Daripada jumlah itu, 4 kes merupakan warga negara dan 1 kes merupakan bukan warga negara. Jelas lagi, seramai 97 individu telah disaring dan 92 individu masih menunggu saringan COVID-19. Bagaimanapun, tiada kematian baru direkodkan hari ini. Berita nasional. 2 anggota pasukan keselamatan ditahan di Lahad Datu selepas dikesan membawa sejumlah wang untuk tujuan mencurigakan. Pesuruhanjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali mengesahkan penahanan 2 suspek di sekitar Lahad Datu semalam. Pihaknya mengesahkan 2 anggota itu terbabit dan telah diserahkan kepada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan lanjut. Difahamkan suspek ditahan hasil maklumat risikan pasukan keselamatan. Pengundi yang disahkan positif COVID-19 dan dirawat di hospital tidak dibenarkan keluar mengundi pada pilihan raya negeri PRN Sabah pada 26 September ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menegaskan keputusan itu dibuat dalam mesyuarat khas Menteri pagi tadi kerana bimbang wabak berkenaan tersebar dan menjangkiti orang lain. Kategori yang keempat adalah
mereka yang COVID positif COVID dan dirawat di hospital di kategori keempat. Kategori keempat ini yang positif ini tidak dibenarkan keluar mengundi. Jadi kita tak benarkanlah kerana takut mereka menyebarkan penyakit mereka di luar. Jadi 3 kategori tadi boleh mengundi kecuali yang COVID positif saja. Jelasnya kerajaan telah membuat pertimbangan dan mengambil kira segala kemungkinan berhubung perkara itu dan Mensyuarat Khas Menteri pagi ini memutuskan untuk tidak membenarkan mereka keluar mengundi. Sementara itu, mereka yang pulang ke Semenanjung, Sarawak dan Labuan selepas selesai PRN Sabah tidak perlu menjalani proses kuarantin wajib 14 hari sama ada di stesen kuarantin maupun di kediaman. Sebaliknya, digalakkan supaya membuat saringan kesihatan terlebih dahulu sebelum mengambil penerbangan pulang ke negeri masing-masing di Semenanjung, Sarawak dan Labuan. Jadi saya ingin menegaskan hari ini bahawa mereka yang pulang dari Sabah, pulang ke Semenanjung, pulang ke Sarawak atau pulang ke Labuan tidak perlu dikuarantin selama 14 hari, sama ada kuarantin di pusat kuarantin ataupun di rumah. Jadi tidak betul cerita-cerita yang mengatakan mereka perlu dikuarantin. Tidak. Mesyuarat memutuskan tidak ada kuarantin 14 hari untuk mereka yang pulang dari Sabah. Sementara itu, berhubung perintah berkurung lockdown di 3 kampung di Semporna Sabah sebagaimana tular di media sosial hari ini, kerajaan menafikan isu tersebut. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menganggap cerita itu sebagai cerita palsu yang sengaja dihebahkan untuk menakutkan orang ramai. Saya tak pernah pun mengumumkan. Jadi yang mengumumkan PKP ke SOP ke adalah saya melalui PC yang saya buat seminggu sekali sekarang ni. Jadi kalau tak ada PC daripada saya, maknanya cerita tu tak betul. Kalau kita tengok dari segi logiknya, tak pernah ada lockdown 4 hari. Biasanya kita buat PKPP 14 hari. Tak pernah ada 4 hari. Jadi kalau dah 4 hari tu, nampak cerita tu cerita tak betul. Jadi ini adalah berita palsu, fake news. Okey? Beralih ke perkembangan PRN Sabah. Presiden Warisan Sabah Datuk Seri Shafie Afdal memohon maaf kepada setiap anggota keselamatan, ahli keluarga mereka dan seluruh rakyat Malaysia atas kenyataan calon parti itu Datuk Muhammadin Ketapi mengenai insiden pencerobohan di Tanduo Lahad Datu pada 2013. Beliau berkata kenyataan secara spontan itu telah disalaherti dan sama sekali tidak berniat untuk menghina pasukan keselamatan yang mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan rakyat dan negara ini. Kita dah nyatakan bagi pihak semua, saya memohon maaf kerana itu disalah tafsirkan. Namun demikian, kerajaan di peringkat Sabah ini, kita amat menghargai sumbang bakti. Saya pernah berkhidmat menjadi timbalan Menteri Pertahanan. Dalam masalah COVID pun, kita bantu the frontliners, termasuk tentera 1 juta, termasuk Angkatan Polis Diraja Malaysia 1 juta, hospital 1 juta, pendidikan 1 juta, semuanya 9 jabatan kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Tandanya kita menyatakan bahawa penghargaan kita kepada semua anggota ini yang menjadi benteng dalam keadaan sama ada keselamatan maupun dari segi membendung masalah penyakit COVID ke-19 ni. Ya. Dan semalam Datuk Seri kata dia untuk memanggil Datuk Muhammadin. Tak apa. Atas rasa tanggungjawab selaku Ketua Menteri Sabah dan memahami peranan anggota keselamatan sebagai frontliners menentang musuh yang tidak kelihatan tetapi amat berbahaya, beliau telah memperuntukkan RM10 juta dana kerajaan negeri untuk diagihkan kepada semua frontliners, termasuk RM1 juta kepada Polis Diraja Malaysia PDRM dan RM1 juta kepada Kem Lok Kawi. Sumbangan tersebut katanya tidak dilakukan di mana-mana negeri di Malaysia. Kempen PRN Sabah kini semakin hangat apabila Perikatan Nasional PM mengumumkan calon PBS di Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan dan Bingkor bersolidariti dan akan menghentikan kempen bagi menyokong calon star. Bagi mengetahui lebih terperinci berhubung isu ini, kita bersama dengan Kamaria Halidi di Kota Kinabalu.
Baik, terima kasih Ayuni yang berada di studio. Berbaki kurang 4 hari lagi kempen Pilihan Raya Negeri ke-16 Sabah dan berbagai isu-isu hangat berkaitan politik berlaku di negeri bawah bayu ini dan semakin mendapat perhatian. Dan hari ini Perikatan Nasional mengumumkan pertindihan 2 kerusi Dewan Undangan Negeri antara Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STAR selesai apabila kedua-dua calon dari Tambunan dan Bingkor itu bersolidariti untuk menyokong antara satu sama lain. Dan Setiausaha Agong Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula menjadi saksi kedua-dua calon berkenaan ketika menandatangani akuan bersumpah. Kesepakatan itu sangat penting ke arah ini. Sebab itu Presiden telah menasihatkan kedua-dua calon daripada Tambunan dan juga daripada Bingkor untuk merealisasikan hasrat ini, yaitu keadaan keperluan yang lebih besar mengatasi keperluan yang lebih kecil. Jadi dengan itu bagi pihak Presiden sekali lagi saya ingin memaklumkan nasihat beliau kepada kedua-dua calon untuk terus membantu kepada calon-calon Perikatan Nasional di Tambunan dan Bingkor. Dan pada masa yang sama beliau juga telah memberikan surat memaklumkan SPR logo-logo PBS itu immediately tidak digunakan pakai lagi bagi memberi sokongan kepada calon Perikatan Nasional. Baik, sementara itu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga merupakan Menteri Dalam Negeri turut mendedahkan terdapat cubaan rasuah dari pihak Parti Warisan kepada anggota penguatkuasa di mana ia berkait dengan isu kenyataan keterlaluan seorang pemimpin parti tersebut baru-baru ini. Saya difahamkan cubaan untuk saya saya minta supaya anggota kita buat laporan tentang ada cubaan untuk rasuah. Semalam cuba nak bagi dan ada kita buat laporan. Beberapa anggota kita sudah mengenal pasti. Dah ada laporan SPRM kerana ada wakil daripada calon warisan kerana inilah dia. Cakap lepas saja, kemudian ada nak cover, cuba nak sogok. Saya kira itu sahaja laporan saya hari ini dari Kota Kinabalu. Saya Kamarah Khalidi bersama juru kamera Akira Azmi kembali ke studio bersama Ayuni. Baik, terima kasih Kamaria. Kita ke perkembangan seterusnya. Seramai 270 pegawai dan anggota polis di Sabah tidak mengundi awal kerana masih di kuarantin. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata mereka membabitkan anggota pasukan gerakan UMNO PGA yang berpangkalan di Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Beliau berkata anggota terbabit perlu dikuarantin selepas terlibat secara langsung dalam penahanan pendatang asing tanpa izin parti yang dikesan positif COVID-19. Jelas beliau lagi setakat ini proses pengundian awal di seluruh Sabah berjalan lancar dan pihaknya telah mengeluarkan arahan supaya warga polis Diraja Malaysia PDRM segera keluar mengundi kerana cuaca tidak menentu. Tan Sri Abdul Hamid turut meyakinkan orang ramai supaya tidak bimbang keluar mengundi Sabtu ini dan polis memberi jaminan keselamatan persekitaran berada pada tahap terbaik. Sebanyak 76% daripada 16,877 pengundi awal telah direkodkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi Pilihan Raya Negeri Sabah hari ini di 55 pusat mengundi. Bagi mengetahui lebih terperinci perkembangan undi awal yang berlangsung dari jam 8 pagi tadi, kita bersama dengan Azizul Osman di Semporna, Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Ayuni di studio. Proses undian awal bagi Pilihan Raya Negeri Sabah berakhir jam 5 petang tadi. Menurut SPR, peratusan mengundi awal adalah pada paras 76% membabitkan pegawai dan anggota polis serta anggota keselamatan. Proses pengundian awal diadakan di 55 pusat pengundian bermula jam 8 pagi tadi. Menurut statistik SPR, sejumlah 16,877 pengundi layak mengundi
Daripada jumlah itu, 7,487 anggota tentera dan pasangan serta 9,390 anggota polis. Sepanjang proses pengundian awal itu, pematuhan kepada garis panduan pencegahan wabak coronavirus COVID-19 berkuat kuasa seperti penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka, penggunaan sanitasi tangan serta saringan suhu badan. Dalam pada itu, 270 pegawai dan anggota polis di Sabah tidak mengundi awal kerana masih di kuarantin. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado berkata, mereka membabitkan anggota pasukan PJA Gerakan Awam yang berpangkalan di Lahad Datu dan Kota Kinabalu. Kesemua 270 anggota itu perlu dikuarantin selepas terbabit secara langsung dalam penahanan pendatang asing tanpa izin parti yang dikesan positif COVID-19. Itu saja daripada saya, pengkongsian untuk buat masa ini. Saya Aizul Osman dan juru kamera Aizat Maraus. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Azizul. Kita ke perkembangan luar negara. Kedutaan Amerika Syarikat di Bahrain mengingatkan rakyat di negara itu supaya berhati-hati berikutan beberapa hari selepas Manama telah menandatangani perjanjian yang dihoskan Amerika Syarikat untuk Israel. Kedutaan meminta semua rakyat Amerika Syarikat untuk menjaga keselamatan diri mereka, peka keadaan sekeliling termasuk peristiwa setempat dan meletakkan waspada pada tahap tinggi. Bahrain dan Emirat Arab Bersatu UAE minggu lalu telah menandatangani perjanjian untuk memulihkan semula hubungan dengan Israel White House. Mereka membelakangkan pendirian negara Arab untuk tidak menjalinkan hubungan dengan Israel sehingga perdamaian Palestin dicapai. Protes kecil berlaku di Bahrain pada Jumaat lalu susulan pemeteraian perjanjian itu, sesuatu yang jarang berlaku di negara kaya dengan sumber minyak itu. Bahrain adalah sekutu utama US di negara Teluk dan menjadi tuan rumah kepada markas utama armada kelima US. Raja Bahrain Syekh Hamad Ishaq Al-Khalifa semalam menyatakan perjanjian dengan Israel tidak ditujukan terhadap sesiapa. Manama dan Dubai bersama Israel secara tegas menolak dasar luar Iran, sementara Tehran membantah langkah normalisasi. Baik, sekian itu saja edisi MG malam ini. Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube atau melalui portal www.malaysiagazette.com. Saya Nur Ayuni Johari. Assalamualaikum dan salam hormat.